Assalamualaikum, bertemu lagi. Kali ini kita akan membincangkan satu lagi tajuk yang terdapat dalam pendidikan jasmani dalam unit 1, iaitu gimnastik asas. Kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan kemahiran asas, lantunan dan layangan di atas trampolin. Trampolin merupakan satu operators ataupun peralatan yang digunakan dalam kemahiran gimnastik, terutamanya bagi melakukan aktiviti layangan dan lantunan di udara. Kelebihan menggunakan trampolin ini membolehkan seseorang ahli gimnastik ataupun pelajar melakukan aktiviti aerobatik di udara secara bebas. Kemahiran trampolin dapat membina pemasaan, koordinasi, imbangan dan kawalan badan semasa di udara. Berbeza dengan kemahiran gimnastik lain, kemahiran trampolin banyak menggunakan bahagian kaki berbanding bahagian tangan yang digunakan dalam kemahiran asas gimnastik yang lain. Kemahiran trampolin ini boleh dilakukan oleh semua pelajar, tidak terhad kepada pelajar yang mempunyai kekuatan tangan sahaja. Ini kerana pelajar yang mempunyai berat badan yang berlebihan pun mampu untuk melakukan aktiviti kemahiran trampolin ini. Jika kita lihat di negara barat, trampolin ini bukan perkara yang asing lagi pada mereka. Boleh dikatakan setiap rumah mempunyai trampolin. Trampolin ini bukan sahaja digunakan untuk aktiviti gimnastik. Contohnya kalau dalam sukan seperti acara lompatan, kita boleh menggunakan trampolin sebagai medium latihan. Contohnya acara lompat jauh. Acara lompat jauh pun kita boleh gunakan trampolin untuk mendapatkan rentak momentum lompatan semasa melakukan aktiviti take off. Selain itu, sukan-sukan yang lain juga boleh menggunakan trampolin, antaranya sukan terjun dan juga sukan luncur. Kerana pelajar boleh melakukan aktiviti aerobatik tanpa limitasi di atas trampolin. Seterusnya kita akan lihat kemahiran asas lantunan. Dalam kemahiran asas lantunan terdapat 4 variasi ataupun ritma yang mesti dilakukan oleh pelajar. Kemahiran asas yang pertama iaitu seat drop. Seat drop ialah kemahiran menjatuhkan bahagian lower body, iaitu bahagian gluteus maximus, terlebih dahulu di atas trampolin. Jadi kita tengok macam mana cara untuk melakukan aktiviti seat drop. Baiklah, mula-mula sekali, murid hendaklah berdiri tegak dengan tangan diluruskan ke atas. Lutut harus difleksi, pindahkan berat badan ke belakang. Jatuhkan badan dalam posisi duduk, tangan diletakkan di sisi dan jari diluruskan ke hadapan dan kembali ke posisi asal. Kemahiran asas lantunan yang kedua iaitu backdrop. Baiklah, kita akan tengok ansur maju untuk melakukan kemahiran backdrop. Yang pertama, berdiri tegak di atas trampolin, lutut difleksikan, jatuhkan bahagian badan ke atas trampolin, tangan dan kaki dilurus serentak ke hadapan dan kembali ke posisi asal. Seterusnya, kemahiran asas lantunan yang ketiga iaitu hand and knee drop. Macam mana untuk melakukan kemahiran asas hand and knee drop? Pertama, berdiri tegak di atas trampolin, jatuhkan serentak kedua-dua tangan dan lutut di atas trampolin, pastikan lutut dan jari menghadap ke hadapan dan kembali ke posisi asal. Akhir sekali, kemahiran asas lantunan iaitu front drop. Mari kita lihat bagaimana untuk melakukan aktiviti kemahiran front drop. Yang pertama, berdiri tegak di atas trampolin, siku difleksi 90 darjah, lutut difleksikan, jatuhkan badan secara meniarap di atas trampolin, pastikan tangan berada di bawah dagu dengan jari diluruskan ke hadapan, mata memandang ke arah tangan dan kembali ke posisi asal. Itu tadi kita dah belajar berkaitan dengan kemahiran asas lantunan yang terdapat dalam gimnastik asas. Sekarang kita akan lihat kepada tajuk yang berikutnya iaitu bentuk badan semasa layangan. Lompatan yang pertama iaitu lompatan tak. Lompatan tak ini merupakan satu teknik lompatan di mana kedua-dua lutut dirapatkan ke bahagian dada semasa melompat di atas trampolin. Baiklah, kita akan tengok ansur maju untuk melakukan kemahiran lompatan tak. Pertama sekali, berdiri di atas trampolin dengan kedua-dua kaki dirapatkan. Menunjukkan badan beberapa kali untuk mendapatkan momentum lompatan. Sebelum melakukan lompatan tak,
lompat dulu beberapa kali di atas trampolin untuk mendapatkan momentum lompatan. Setelah mendapat ketinggian yang sesuai, fleksi kedua-dua lutut, rapatkan ke arah dada. Tangan memegang ke bahagian bawah lutut dan kembali ke posisi asal. Seterusnya, lompatan pipe. Baiklah, kita akan lihat bagaimana Ansur maju untuk melakukan aktiviti kemahiran lompatan pipe. Yang pertama sekali, berdiri tegak dan kaki dirapatkan di atas trampolin. Seperti lompatan tap, lompatan pipe juga murid perlu melakukan beberapa kali henjutan di atas trampolin untuk mendapatkan momentum lompatan. Dan pada ketinggian yang dirasakan sesuai, fleksi pinggul dengan kaki diluruskan dan kembali ke posisi asal. Baiklah, untuk lompatan berikutnya iaitu lompatan straddle. Lompatan straddle ini di mana kedua-dua kaki dikangkangkan semasa melakukan aktiviti layangan di atas trampolin. Mari kita lihat bagaimana cara untuk melakukan aktiviti lompatan straddle. Yang pertama, berdiri tegak di atas trampolin dengan kaki dirapatkan. Kedua, mengenjut beberapa kali di atas trampolin untuk mendapatkan momentum layangan. Ketiga, lompat beberapa kali sebelum membuat aktiviti lompatan straddle. Keempat, pada ketinggian yang dirasakan sesuai, kangkangkan kedua-dua kaki secara selari dan kembali ke posisi asal. Seterusnya, kita akan lihat bagaimana untuk melakukan kemahiran putaran di atas trampolin. Di sini, kita ada 3 teknik putaran di atas trampolin, iaitu putaran 90 darjah. Mari kita lihat bagaimana cara untuk melakukan putaran 90 darjah di atas trampolin. Yang pertama, berdiri tegak di atas trampolin dengan tangan diluruskan ke atas. Kedua, mengenjut beberapa kali di atas trampolin untuk mendapatkan momentum lompatan. Ketiga, lompat dan buat putaran 90 darjah di atas trampolin sama ada mengikut arah jam ataupun mengikut arah lawan jam. Akhir sekali, fleksi lutut dan turunkan tangan semasa mendarat. Putaran yang berikutnya iaitu putaran 180 darjah. Baiklah, kita akan tengok bagaimana cara untuk melakukan kemahiran putaran 180 darjah. Pertama, berdiri tegak di atas trampolin dengan tangan diluruskan ke atas. Kedua, mengenjutkan badan beberapa kali untuk mendapatkan momentum lompatan. Ketiga, lompat dan buat putaran 180 darjah di atas udara sama ada mengikut arah jam ataupun lawan jam. Dan akhir sekali, fleksi lutut dan turunkan tangan semasa mendarat. Dan akhir sekali, kita akan lihat bagaimana cara untuk melakukan putaran 360 darjah. Pertama sekali, berdiri tegak di atas trampolin dengan tangan diluruskan ke atas. Mengenjutkan badan beberapa kali di atas trampolin untuk mendapatkan momentum lompatan. Seterusnya, lompat dan buat putaran 360 darjah semasa di udara sama ada mengikut arah jam ataupun lawan arah jam. Dan akhir sekali, fleksi lutut dan turunkan tangan semasa mendarat. Sekarang kita akan lihat beberapa rutin yang boleh dilakukan oleh pelajar semasa melakukan aktiviti gimnastik asas iaitu kemahiran lompatan dan lantunan. Rutin yang pertama iaitu lompat secara menegak di atas trampolin dengan tangan diluruskan ke atas. Kedua, melakukan aktiviti lompatan tap. Ketiga, kembali kepada posisi asal iaitu melompat secara tegak. Keempat, melakukan aktiviti lompatan pipe. Kelima, melakukan aktiviti hand and knee drop. Keenam, kembali ke posisi asal dan membuat lompatan secara menegak. Ketujuh, membuat lompatan putaran 180 darjah. Dan akhir sekali melakukan aktiviti mendarat dengan kaki difleksikan dan tangan diluruskan ke hadapan. Baiklah, setelah melakukan rutin yang pertama, murid juga boleh melakukan rutin yang kedua.
di mana di dalam aktiviti rutin yang kedua terdapat beberapa aktiviti yang lebih mencabar berbanding rutin yang pertama. Pertama sekali, berdiri tegak di atas trampolin dengan tangan diluruskan ke atas, menunjukkan badan beberapa kali untuk mendapatkan momentum, melakukan lompatan strider, dan semasa mendarat, berdiri tegak dan melakukan lompatan tegak. Lakukan beberapa lompatan untuk mendapatkan momentum sebelum melakukan lompatan 180 darjah. Selepas melakukan lompatan 180 darjah, lompat secara menegak beberapa kali untuk mendapatkan momentum sebelum melakukan aktiviti lompatan seat drop. Setelah melakukan lompatan seat drop, kembali ke posisi asal dan melakukan aktiviti lompatan menegak dengan tangan diluruskan ke atas. Akhir sekali, lakukan aktiviti mendarat dengan kaki difleksikan serta tangan diluruskan ke hadapan. Semoga perkongsian kali ini akan memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.